Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dihormati para ulama, para ustaz, para pendakwah, para muslimin muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang pertama kita menjalani ibadah puasa dan kita mengharapkan kita dapat memujahadah agar kita dapat melakukan ibadah puasa ini sampai kepada saat berbuka puasa, bukan sahaja menahan diri pada lapar dan dahaga serta perkara yang boleh membatalkan puasa kita, bahkan kita juga menahan diri pada perkara yang boleh menjejaskan kualiti ibadah puasa kita selain daripada hati kita betul-betul melakukan ibadah puasa ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslim muslimat dan rahmat Allah sekalian, pada hari ini saya akan cuba Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita cuba melihat sedikit hukum hakam berkaitan dengan ibadah puasa, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita semua. Dan hukum hakam yang akan saya sebutkan ini merupakan dalam konteks yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Malaysia. Walaupun kita tahu bila bercakap tentang soal hukum hakam ni, maka bila kita lihat dalam YouTube, maka kita tengok di situ berbagai kupasan telah dilakukan oleh para ulama kita lah. Berbagai kupasan telah dilakukan oleh para ulama kita, di antara yang tidak terikat dengan mazhab, di antara yang terikat mazhab Syafi'i dan sebagainya. Tetapi dalam keterangan saya ini adalah saya fokus kepada dalam konteks yang diiktiraf, yang diterima pakai dalam konteks Malaysia kita lah, untuk memudahkan kepahaman kita. Dan tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali ibadah puasa ini adalah merupakan rukun ketiga daripada rukun Islam. Dan ia telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu, iaitu pada hari-hari yang lain. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, hendaklah membayar fidyah, iaitu memberi makan pada orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah yang lebih daripada yang ditentukan, maka itu adalah suatu kebaikan baginya, dan walaupun demikian berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183-184. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah puasa. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyatakan golongan-golongan yang tidak mampu berpuasa. Maka bagi golongan tersebut harus meninggalkan puasa. Seperti orang sakit, orang musafir, orang tua, orang yang tidak punya upaya untuk melakukan ibadah puasa. Ini beberapa kategori yang telah disebut di dalam ayat yang saya bacakan tadi berkaitan mereka tak mampu melakukan ibadah puasa. Maka mereka ini diberikan pengecualian. Kemudian seterusnya, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada pengertian puasa. Walaupun pengertian puasa ini sudah pun banyak disentuh, dibahaskan, dan saya pernah menyentuh tentang pengertian puasa dalam pertemuan yang telah lalu, tapi saya nak ulang semula di sini, mudah-mudahan menjadi satu kepahaman yang lebih mendalam kepada kita tentang konsep ini. Iaitu puasa bermaksud menahan diri daripada bermula daripada terbit fajar shadiq sehinggalah terbenam matahari daripada makan minum serta melakukan sesuatu yang boleh membatalkannya.
Ini merupakan definisi puasa yang biasa kita lihat di dalam mana-mana kitab fiqh lah. Cuma di dalam kitab tasawuf dia akan menekan satu aspek lagi, iaitu kita juga perlu berpuasa daripada, contohnya berpuasa daripada membiarkan tangan kita melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat. Begitu juga dilakukan oleh mata kita, mulut kita dan sebagainya. Dewasa ini kita melihat nampaknya masyarakat kita perlu berpuasa bukan sahaja daripada makan, minum dan perkara membatalkan puasa, tapi mereka juga perlu berpuasa dari segi tangan supaya tidak menulis sesuatu yang bukan-bukan kepada sahabat-sahabat kita dengan tidak ada asal yang kukuh, kerana apa yang kita tulis tadi sebenarnya adalah mendatangkan dosa juga kepada kita. Maka begitu juga kita bercakap. Mulut ini tuan-tuan Allah Ta'ala ciptakan untuk kita sebagai satu alat untuk kita berinteraksi antara satu sama lain. Mulut ini mendatangkan pahala sebagaimana mulut ini juga mendatangkan dosa. Kalau kita gunakan mulut ini untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk menasihati dengan cara yang baik, maka kita dapat pahala. Tetapi sekiranya kita menggunakannya bukan untuk menasihati dengan baik, membaca Quran, berzikir, mengajar dan sebagainya, tetapi kita gunakan untuk mengumpat, memakai hamun sesama sahabat se-Islam, maka alangkah ruginya orang-orang yang menggunakan mulut seperti ini. Muslimin dan juga muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita pergi kepada rukun-rukun puasa. Rukun puasa ini pertama iaitu orang yang berpuasa. Yang kedua mesti ada niat berpuasa. Contoh niat berpuasa sebagaimana yang menjadi amalan masyarakat Melayu kita lah. Walaupun dia tidak disebut di dalam hadis Nabi SAW. Orang Melayu kita tuan-tuan dia bukan Arab. Jadi adalah ulama-ulama Melayu kita bila mereka datang tanah Melayu, mereka nak memudahkan masyarakat Melayu supaya berdepan dengan suasana puasa tadi, maka mereka mengajar lafaz puasa. Jadi lafaz puasa itu dia bukan niat puasa. Niat puasa itu benda berada di dalam hati. Sebab ulama memutuskan an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Adapun lafaz niat ini sebagai satu disiplin, nak pastikan bahawa apa yang terdapat dalam hati kita tadi dia tidak lari daripada rangka niat tadi, supaya dia tidak terseleweng daripada tujuan asal kita berniat dan hala tuju kita berniat. Iaitu niat yang biasa diamalkan dalam masyarakat Melayu kita, iaitu aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi benda ni boleh diajar pada anak-anak kita yang masih kurang faham tentang konsep niat di dalam hati. Jadi kita boleh ajar cara berlafaz ini. Menurut mazhab Syafi'i, sebaik-baik berniat adalah setiap malamnya pada bulan Ramadan, setiap malam. Kerana mazhab Syafi'i menganggap setiap malam itu adalah keesokan kita akan berdepan dengan satu ibadah yang berasingan. Maka kita niat pada malamnya. Maka tiap-tiap hari itu adalah ibadah yang berasingan. Sebab itu perlu niat berasingan. Tetapi oleh kerana menjadi kebiasaan dengan kita setengahnya lupa. Maka oleh kerana itu ulama mazhab Syafi'i terutama sekali Nusantara ini membenarkan kita berniat mempertaklid kepada mazhab Imam Malik. Di mana dalam mazhab Malik membenarkan kita berniat puasa sebulan bagi bulan Ramadan. Tetapi kita kena ingat, apabila kita mengikut mazhab Malik dalam soal berniat ini, apabila misalnya kata 10 hari kita berpuasa, lepas itu kita didatangi oleh uzur, misalnya kata bagi wanita. Dalam mazhab Maliki tuan-tuan, dia dikendaki apabila dia pulih daripada uzur nanti, katakan masih ada lagi baki puasa bulan Ramadan, maka dia hendaklah berniat dengan niat yang baru. Maka begitu juga dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit itu terlantar di hospital, menyebabkan dia terpaksa berbuka puasa tuan-tuan. Sedangkan dia telah berniat mengikut mazhab Maliki, iaitu sebulan pada bulan Ramadan. Maka niat mazhab itu akan berakhir apabila dia berbuka. Jadi oleh kerana itu apabila dia nak sambung balik puasa dia tuan-tuan, nak sambung balik puasa apabila dia pulih ataupun sihat, maka dia hendaklah berniat dengan niat untuk menghabiskan puasa seluruh dalam bulan tersebut. Ini merupakan amalan di dalam mazhab Maliki. Jadi kalau kita nak berniat dalam mazhab sekurang-kurang kita faham konsep amalan yang digunakan pakai di dalam mazhab Maliki itu sendiri supaya kita tidak tersalah faham. Kemudian seterusnya menahan diri daripada makan dan minum dan daripada melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar shadiq, iaitu masuk waktu subuh sehingga terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib pada keesokan harinya. Kemudian seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat wajib berpuasa, iaitu beragama Islam, telah membalik, sempurna akal, berkemampuan melaksanakannya. Jadi kalau kita lihat kepada yang pertama, beragama Islam. Maknanya yang mensahkan puasa itu apabila seorang itu beragama Islam. Mana orang tidak beragama Islam, kalau dia berpuasa, dia tidak sah, memang tidak sah. Tetapi itu tidak ada masalah. Kalau sekiranya mereka hendak ikut serta, belajar berpuasa untuk merasai kepedihan, kelaparan dan sebagainya, itu tidak salah. Ini dari sudut itu. Bukan dari sudut kita nak hukum dia sebagai sah ataupun tidak sah. Yang kedua, balik. Iaitu maknanya kanak-kanak yang belum balik, tetapi dia telah mumayyiz, maka kita boleh melatih kanak-kanak ini untuk berpuasa
dia tahu cara berniat dan sebagainya, dan kita kena ajar kepadanya perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa itu sedikit sebanyak kepadanya. Begitu juga dengan sempurna akal dan mempunyai kemampuan. Seterusnya syarat sah puasa. Saya ulang balik tuan-tuan, syarat sah puasa ialah hendaklah beragama Islam, hendaklah mumayyiz, hendaklah suci daripada haid dan nifas, hendaklah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa pada hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa. Hari-hari yang diharamkan berpuasa ialah hari raya puasa, hari raya haji, dan pada 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah atau disebut sebagai hari-hari tasyrik, hari Syak iaitu hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Ini adalah kerana apabila anak bulan tidak kelihatan, orang ramai meragui hari itu sama ada berada dalam bulan Sya'ban atau Ramadan. Justru dilarang berpuasa sunat pada hari tersebut. Ini merupakan syarat sah puasa yang perlu kita faham. Jadi makna yang saya sebutkan tadi, anak-anak kita yang sudah pun mumayyiz, maka itu boleh kita latih mereka untuk berpuasa seperti mana dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian seterusnya perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara membatalkan puasa. Perkara membatalkan puasa seperti yang dibahaskan di dalam mazhab Syafi'i kita ialah pertama, makan, minum atau merokok walaupun sedikit dengan sengaja. Makan, minum. Jadi makan itu maknanya apa? Minum itu maknanya apa? Makan itu maknanya bila kita masukkan suatu makanan dan kita telan. Ini berbeza tuan-tuan, kalau sekiranya kita masuk satu makanan dalam mulut kita, lalu kita mengunyah makanan tetapi kita mengeluarkan balik makanan itu. Kita mengunyah buah kurma untuk kita berikan pada anak kita, itu adalah dibenarkan, tetapi perbuatan itu hukumnya adalah makruh. Namun kalau sekiranya wujud keadaan terdesak, hukumnya tidak makruh kerana situasi terdesak apabila ada hajat dia dikira sebagai gugur. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya muntah dengan sengaja. Artinya kalau muntah itu tidak sengaja, maka itu tidak menjadi yang tadi masalah kalau muntah itu berlaku dengan tidak sengaja. Contoh muntah dengan sengaja, bila seseorang itu memasukkan tangan dalam anak tekak dia, tiba-tiba dia masa loya dan akhirnya muntah, maka itu dinamakan sebagai muntah dengan sengaja. Sekadar kita mencium bau sesuatu yang kurang baik, kemudian kita telah muntah, maka itu tidak boleh dikatakan sebagai muntah dengan sengaja. Seterusnya keluar mani dengan seterusnya bersetubuh, melakukan setubuhan di siang hari dengan sengaja. Artinya kalau dilakukan secara tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Kedua, seterusnya keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Maknanya kalau orang itu tidur, tiba-tiba keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau darah haid atau nifas walaupun sedikit, ini juga menyebabkan batal puasa. Gila atau hilang akal walaupun ketika sahaja, satu lahzah, gila atau hilang akal walaupun ketika sahaja, maka ini juga dikira sebagai membatalkan puasa. Pitan atau koma tidak sedarkan diri sepanjang hari. Tidak sedarkan diri sepanjang hari bermula daripada terbit farja waktu subuh sehingga terbenam matahari waktu maghrib. Maka pitan seumpama ini akan membatalkan puasa. Tetapi kalau seorang yang pitan tadi dalam waktu tertentu di siang hari dia sedar, dia bertanya di mana dirinya, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa dia. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan sekalian, orang-orang yang diharuskan berbuka puasa adalah seperti berikut. Pertama, orang sakit. Sekiranya ia berpuasa akan menambahkan kesakitan atau melambatkan kesembuhan, atau boleh meninggalkan puasa tapi wajib mengqadakkan ganti, iaitu kena ganti semula apabila dia sihat. Jadi orang macam ni tuan-tuan, dia orang sakit, dia boleh meninggalkan ibadah puasa dan dia boleh mengqadakkan pada hari yang lain. Tetapi kita maksudkan sakit ini adalah sakit yang tidak mampu tanggung, yang diiktiraf bahawa orang itu tidak mampu berbuka puasa, bukan sakit yang hanya sedikit sahaja. Kerana sakit yang sedikit itu adalah mampu ditanggung oleh semua orang. Kemudian seterusnya ialah orang musafir. Orang musafir dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak pada siang hari bulan Ramadan harus berbuka puasa dengan syarat perjalanan itu melebihi 2 marhalah, iaitu ulama berbeza pendapat dalam soal ini. Ada yang mengatakan 81 km, ada mengatakan 83 km, tidak kurang yang menyatakan 89 km. Kita ambillah penentuan yang paling dekat sekali, iaitu 81 km. Maka puasa yang ditinggalkan wajib diqada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian seterusnya hilang keupayaan untuk berpuasa. Orang tua yang uzur, orang yang lemah kerana penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau kerana semula jadi dia lemah, diharuskan berbuka puasa atau tidak berpuasa langsung. Diharuskan dia berbuka puasa ataupun dia tak boleh puasa langsung, adalah dibenarkan. Bagi hari-hari yang ditinggalkan itu wajib dibayar fidyah, dan makanan asasi iaitu satu hari satu cupak diberikan kepada fakir dan miskin, iaitu makanan asasi. Golongan orang yang semilikian tidak wajib mengqada puasa yang ditinggalkan, tetapi hanya memadai dengan membayar fidyah sahaja. Bagi orang yang hilang keupayaan untuk berpuasa tadi,
maka keluarganya cukup membayar fidyah saja dan tidak perlu berpuasa untuk yang berkenaan. Seterusnya, perempuan yang hamil. Perempuan yang sedang hamil dan bimbang ia berpuasa akan membahayakan diri. Diharuskan berbuka, tetapi wajib mengqada puasa yang ditinggalkan. Sekiranya ia bimbang akan membahayakan kandungan, harus baginya berbuka puasa, tetapi wajib qada serta membayar fidyah pada hari puasa yang ditinggalkan. Jadi jadi perempuan hamilnya ada dua isu lah. Ada dua isu. Pertama, perempuan yang sedang hamil dan bimbang jika berpuasa akan membahayakan diri. Jadi dia ada isu pertama, dia bimbang membahayakan diri. Yang kedua, dia bimbang kalau membahayakan anak. Jadi sekiranya bimbang akan membahayakan kandungan, anak tadi dalam kandungan harus berbuka puasa. Tetapi wajib qada serta membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Tetapi kalau dia bimbang jika berpuasa akan membahayakan diri sendiri, maka dalam isu ini hanya diharuskan berbuka, tetapi wajib dia qada semula puasa yang ditinggalkan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, ibu yang menyusukan anak. Ibu yang menyusukan anak harus berbuka puasa. Kalau ia bimbang dengan berpuasa akan memudaratkan diri dan wajib qada bagi puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau ia berpuasa kerana bimbang memudaratkan bayi yang disusuinya seperti kurang air susu atau menjejaskan kesihatan bayi, wajib qada puasa yang ditinggalkan beserta membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi saya ulang balik, tuan-tuan, kok tak faham bagi ibu yang menyusu. Ibu yang menyusu dikata harus berbuka puasa kalau ia bimbang berpuasa akan memudaratkan diri. Jadi ibu macam ni dia kena qada saja. Tapi kalau dia berbuka puasa kerana dia bimbang mengganggu proses penyusuan bayinya, maka dia wajib qada. Di dalam masa yang sama dia kena bayar fidyah. Jadi ada dua isu yang berlainan di situ. Kemudian seterusnya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syarak mengharuskan pesakit meninggalkan puasa sekiranya tidak mampu melakukannya. Tetapi ia wajib diqadakkan semula kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala yang telah saya sebutkan tadi, iaitu dalam firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan surah Al-Baqarah yang kita bacakan di peringkat permulaan perbahasan kita ini. Sekiranya seseorang menderita sakit, dia perlu mendapat nasihat doktor pakar beragama Islam untuk menentukan sama ada boleh berpuasa ataupun sebaliknya. Di mana dalam soal ini, tuan-tuan, ulama berbeza pendapat. Apabila seorang yang beragama Islam sedang menjalani ibadah puasa dan tiba-tiba dia jatuh sakit, maka untuk mendapatkan nasihat ataupun rawatan, kepada siapa sepatutnya dia mendapatkan rawatan itu? Perkara ini telah menimbulkan perbezaan pandangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, dia menetapkan seseorang pesakit beragama Islam, bila dia jatuh sakit, dia nak mendapatkan rawatan, nak menentukan dia boleh berpuasa ataupun tidak, dia kena mengambil rawatan ataupun nasihat daripada pakar yang beragama Islam. Manakala dalam mazhab lain, terutama dalam mazhab Maliki, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Bada'i dia, Bada'ul Fawaid, beliau mengatakan soal menentukan seseorang itu layak tak layak berpuasa dari sudut sakit yang dialami, dia tidak bergantung kepada kepakaran doktor beragama Islam, tetapi dia bergantung kepada kemahiran. Jadi kalau kemahiran itu dimiliki oleh doktor bukan beragama Islam, atau kebetulan kita pergi itu klinik doktor yang tidak beragama Islam, atau kebetulan kita pergi tadi doktor yang bertugas itu doktor tidak beragama Islam, seperti yang diamalkan sekarang, maka tidak menjadi masalah kepada kita beramal dengan pandangan doktor tadi yang menasihati kita supaya tidak berbuka puasa. Dengan syarat tidak ada tanda-tanda doktor tadi berniat jahat supaya kita merosakkan ibadah puasa kita. Ini merupakan perbahasan yang telah disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan keperluan untuk kita merujuk kepada pakar-pakar perubatan untuk membolehkan sama ada kita meneruskan ibadah puasa ataupun kita berbuka puasa. Pesakit yang tiada harapan untuk sembuh wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan pada orang miskin. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut pengertian sakit yang membolehkan berbuka ialah sakit yang mendatangkan kesukaran yang amat sangat. Berkemungkinan sekiranya pesakit itu meneruskan puasa akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi, dibimbangkan akan bertambah sakit atau lambat sembuh. Ini dua faktor ini, jadi bertambah sakit dan menyebabkan lambat sembuh, maka ini menyebabkan diharuskan pada seseorang pesakit itu berbuka puasa. Diharuskan berbuka puasa. Seterusnya, tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi sedikit kepada penggunaan ubat dan alat-alat perubatan ketika berpuasa. Bagi pesakit yang menggunakan ubat dan alat-alat perubatan ke atas anggota badan yang berongga, seperti mulut, lubang hidung, telinga, dubur,
ataupun disebut suppository dan faraj ataupun pessary. Huraian masalah berkaitan adalah seperti berikut. Pertama sekali, perkara-perkara yang berkaitan dengan rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa. Menurut amalan, menurut yang dipegang oleh pihak berkuasa di Malaysia, terutama sekali oleh pihak JAKIM, iaitulah pertama menggunakan ubat titis mata, titis telinga dan cucian telinga dengan syarat tidak sampai batas gegendang telinga. Yang kedua, pil tablet, nitroglycerin ataupun CTA atau ubat yang menyamai yang diambil secara meletakkan di bawah lidah tanpa ditelan bagi merawat kesakitan dada, angina pectoris bagi pesakit jantung. Yang ketiga, melakukan prosedur tampalan gigi, cabutan, pembersihan gigi atau memberus gigi dengan syarat individu yang berpuasa tidak menelan apa-apa bahan semasa prosedur rawatan itu dilakukan. Yang keempat, semua bentuk suntikan sama ada melalui lapisan kulit, otot, sendi atau salur darah. Yang kelima, pendermaan atau pemindahan darah. Yang seterusnya, penggunaan ubat-ubatan dalam bentuk sapuan, balutan dan plaster pada permukaan kulit. Seterusnya, pengambilan sampel darah untuk ujian makmal. Seterusnya, memasukkan tiub kecil melalui saluran darah untuk tujuan pemeriksaan seperti prosedur angiogram untuk pemeriksaan jantung. Seterusnya, pemeriksaan laparoskop, iaitu pemeriksaan dalaman dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui dinding abdomen untuk pemeriksaan bahagian dalaman pesakit. Seterusnya, berkumur-kumur termasuk berkumur-kumur secara gargle sehingga air hampir ketekak, dan obat terapeutik semburan ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan makanan. Seterusnya, menjalani biopsi iaitu mengambilan spesimen atau cebisan yang diambil pada hati atau organ-organ lain untuk tujuan analisa makmal. Seterusnya, penggunaan ubat semburan ataupun spray hidung tanpa disedut. Rawatan dialisis untuk masalah sakit buah pinggang sama ada hemodialisis atau peritoneal dialisis. Ini disebut. Kemudian seterusnya, menjalani rawatan bius setempat atau separuh ataupun lokal dengan semburan atau suntikan setempat. Seterusnya, penggunaan ubat buasa dengan memasukkan sebelah kawasan buasa pada tempatnya tanpa melibatkan kawasan rongga yang dalam. Kemudian seterusnya, itu saya sebut tadi tuan-tuan adalah di antara yang diputuskan oleh pihak berkuasa di Malaysia kita sebagai tidak batal. Saya sebut tadi semua tidak batal. Rata-rataan melibatkan dunia perubatan yang tidak batal. Dan di bawah ini adalah ada perkara yang dibatal, iaitu perkara-perkara berkaitan dengan rawatan perubatan yang membatalkan puasa berdasarkan putusan oleh pihak berkuasa di Malaysia. Iaitu pertama, penggunaan alat sedotan inhaler untuk rawatan lelah ataupun asma atau penyakit paru-paru kronik. Yang kedua, memasukkan sebarang tiub kecil atau ubat ke dalam faraj ataupun vagina suppository termasuk prosedur cucian wash, pemeriksaan dalaman vaginaskop atau mengawal perubatan ataupun pegawai perubatan memasukkan jari untuk melakukan pemeriksaan dalaman vagina wanita. Seterusnya, memasukkan sebarang tiub kateter, alat pemeriksaan dalam saluran kencing, ureteroskop, barium atau ubat pencuci yang dimasukkan sama ada dalam saluran kencing bagi laki-laki atau wanita. Contohnya, memasukkan urinary kateter untuk rawatan sumbatan saluran kencing contohnya. Seterusnya, penggunaan alat seperti enema, tube suppository, teropong protoskop atau jari pegawai perubatan yang dimasukkan dalam dubur atau rektum untuk pemeriksaan. Kemudian, penggunaan teropong usus, endoskop atau teropong perut, gastroskop untuk tujuan pemeriksaan sistem penghadaman. Kemudian, penggunaan bius menyeluruh yang melibatkan penggunaan gas. Maka semua ini adalah dikira sebagai batal menurut penggunaan pihak berkuasa di Malaysia, terutama sekali JAKIM. Walaupun di sana kita dapat melihat perbahasan pasal ulama kita peringkat antarabangsa begitu meluas dalam isu seumpama ini. Jadi macam di Perlis kadang-kadang dia tak terima dengan seumpama ini, mereka lebih mengambil sikap terbuka dan mereka mengamalkan yang dipegang oleh Majma' Fiqh Al-Islam. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, kita pergi kepada hukum meninggalkan atau membatalkan puasa. Bagi seseorang yang meninggalkan atau membatalkan puasa dengan sengaja atau kerana sesuatu perkara yang diharuskan oleh syarak, wajib menggantikan, yakni mengqadakkan puasa seperti berikut, iaitu golongan yang kena qadak sahaja. Yang kedua, golongan qadak beserta membayar fidyah. Yang ketiga, golongan yang hanya membayar fidyah sahaja. Yang keempat, golongan yang melakukan qadak beserta dengan kafarah. Pertama, pengertian qadak, fidyah dan kafarah puasa Ramadan. Qadak puasa ialah menggantikan puasa wajib, yakni Ramadan yang ditinggalkan. Fidyah puasa ialah mengeluarkan secupak makanan bersamaan 675 gram atau yang senilai dengannya untuk sehari puasa yang ditinggalkan. Kafarah puasa ialah denda yang dikenakan pada orang lelaki yang telah bersetubuh dengan isteri pada siang hari.
Qada puasa bagi meninggalkan kerana sakit. Hukum orang yang mati dan belum sempat mengqada puasanya terdapat dalam dua keadaan. Orang yang mati dan dia belum sempat mengqada puasa. Keadaan yang pertama, sekiranya seseorang itu mati dan tidak sempat mengqada puasa kerana uzur yang berterusan yang tidak ada ruang yang memungkinkan dia mengqada puasa, seperti sakit, musafir, pensan, nifas, hamil atau menyusukan anak, dan uzur tersebut berterusan sehingga ia mati, tidak wajib ke atas warisnya mengqadakan puasa dan membayar fidyah untuknya. Yang kedua, si mati berkemungkinan boleh mengqadakan puasa yang ditinggalkan dan ada ruang untuk berbuat demikian, tetapi tidak melakukan dengan sengaja sehinggalah ia mati. Maka ada dua pendapat ulama dalam isu seumpama ini. Pertama, qaul jadi Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana dalam qaul jadi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib dikeluarkan daripada harta peninggalannya secukup makanan rasmi, yakni makanan asasi untuk setiap hari yang ditinggalkan, dan walinya tidak sah mengqada puasa si mati. Maknanya wali tak perlu qada, berdasarkan pendapat baru dalam mazhab Syafi'i. Tetapi berdasarkan pendapat lama dalam mazhab Syafi'i, walinya boleh mengqada puasa bagi si mati, tetapi bukanlah wajib hukumnya, dan wali boleh memilih sama ada untuk mengqadakan atau membayar fidyah. Arti kaum keluarga lah. Kaum keluarga kita sama ada dia nak qada atau nak bayar fidyah, berdasarkan pada pendapat lama Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua ini adalah paling sahih di sisi menurut Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengkaji pendapat Imam Syafi'i. Ini kerana terdapat banyak hadis sahih berhubung masalah ini. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyan fama anhu waliyuhu." Sesiapa yang mati dan ke atasnya masih ada puasa yang belum diqadakan, wajib bagi walinya atau keluarganya berpuasa untuknya. Mereka yang menggantikan puasa, mereka yang mengqadakan puasa si mati boleh terdiri daripada kalangan keluarga si mati walaupun bukan waris yang berhak mewarisinya. Ya, boleh daripada keluarga si mati walaupun bukan waris yang berhak mewarisi harta pusaka si mati. Sah qada puasa dilakukan oleh orang ajnabi seperti sahabat, jiran dan sebagainya dengan izin wali, atau dengan izin keluarga si mati lah, atau wasiat si mati, sama ada diberi upah atau tidak. Itu sama ada sama seperti ibadah haji. Mana boleh upah ya? Sama ada diberi upah ataupun tak upah pun maknanya sah. Tidak sah jika tidak mendapat keizinan terlebih dahulu daripada wali atau pewaris si mati atau wasiat daripada si mati. Kemudian pendapat yang jelas di sisi Imam An-Nawawi ialah sah puasa yang dilakukan oleh 30 orang bagi menggantikan 30 hari yang ditinggalkan oleh si mati, di mana qada tersebut dilakukan pada hari yang sama. Manakah ada hari yang sama ya? Sehari dia buat satu hari je tapi dilakukan oleh 30 orang. Maka dikira sebagai 30 hari, perbuatan itu dikira sebagai sah kalau dilakukan dalam bentuk demikian. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu qada puasa beserta fidyah. Golongan yang diwajibkan qada puasa Ramadan beserta dengan bayaran fidyah adalah seperti berikut. Orang yang melengah-lengahkan qada puasa Ramadan sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya. Yang kedua, perempuan hamil yang berbuka puasa kerana diimani memudaratkan bayi dalam kandungan. Yang ketiga, ibu yang menyusukan anak berbuka puasa kerana dibimbangkan kekurangan susu untuk anak. Begitulah hukumnya bagi ibu yang mengambil upah menyusukan bayi. Jadi apabila kita lihat ini, mereka ini kena qada puasa dan kena bayar fidyah berdasarkan diputuskan oleh pihak JAKIM. Kemudian seterusnya fidyah puasa. Fidyah puasa berarti denda yang dikenakan ke atas seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab-sebab antaranya, pertama, sakit yang tiada harapan sembuh yang telah disahkan oleh pegawai perubatan. Tidak wajib qada tetapi wajib membayar fidyah sahaja. Yang kedua, orang tua yang tidak berkemampuan untuk berpuasa Ramadan, maka wajib bagi dia atau ahli keluarganya membayar fidyah sahaja. Qada puasa berserta kafarah. Bagi orang lelaki yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan, maka wajib qada serta membayar kafarah puasa. Walau bagaimanapun bagi perempuan yang disetubuhi tidak dikenakan kafarah. Jadi yang kenanya atas suami sahaja, isteri tidak kena. Tetapi puasanya terbatal dan wajib diqada. Mana puasa isteri tadi adalah terbatal dan dia wajib qada. Kafarah yang dimaksudkan adalah mengikut tertib seperti berikut. Iaitu pertama, memerdekakan seorang hamba beragama Islam yang sempurna sifat tubuh badan. Yang kedua, sekiranya tidak mampu, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekiranya terbatas 1 hari, wajib dimulai dengan puasa yang baru. Jika tidak berupaya juga, maka hendaklah memberi makan secukup seorang pada fakir miskin selama 60 orang fakir miskin. Jadi tuan-tuan dan sekalian, inilah berkaitan sedikit sebanyak kupasan dan ulasan kita berkaitan dengan orang-orang yang sakit ketika mereka menjalani ibadah, dan kita fokus kepada pandangan-pandangan yang diputuskan oleh pihak berkuasa di Malaysia, meskipun kita tidak menafikan bahawa perbahasan para ulama dalam soal ini sangat luas, ya, dan perbezaan itu begitu ketara, tapi kita ikut yang ini.
Apalagi di sana ada kaedah mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan yang dikendaki oleh pemerintah, dia akan menghapuskan perbezaan pendapat. Jadi kita ikut yang telah diputuskan ini dia. Cuma sebelum saya mengakhiri kupasan saya ini, suka sedikit kita memberi nasihat kepada orang-orang yang mengalami sakit ini, muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Iaitu di antaranya, orang yang sakit ini hendaklah banyakkan bersabar. Semua orang hendaklah wajib meyakini ketentuan sihat dan sakit itu adalah hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa' fatawawaw wa la tadawaw biharam." Sesungguhnya Allah Taala menurunkan penyakit dan ubat-ubat, dan dia menjadikan setiap penyakit itu ada ubat. Berubatlah, tetapi janganlah kamu berubat dengan benda yang haram. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, pesakit-pesakit hendaklah berehat untuk mengembalikan kekuatan emosi, fizikal dan juga mental. Yang seterusnya, para pesakit hendaklah banyak mengingati Allah Ta'ala. Semoga dia memberikan pertolongan ketika sakit dalam keadaan sihat dan lebih-lebih lagi semasa sakit. Baik dalam keadaan sihat maupun dalam keadaan sakit. Firman Allah Ta'ala, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Dan ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Allah Ta'ala telah memberi keirangan kepada pesakit dengan berbuka puasa demi untuk memelihara kesihatan mereka. Allah Ta'ala telah mengharuskan kepada pesakit bertayamum yang tidak boleh menggunakan air bertujuan untuk mengelakkan mudaratan daripada pesakit tadi. Jadi begitulah tuan-tuan muslimat dirahmati Allah yang sedikit sebanyak kupasan saya berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan pesakit. Mudah-mudahan menjadi sedikit panduan kepada kita dan mudah-mudahan ibadah puasa kita berjalan dengan baik dan tidak berlaku percanggahan dengan hukum-hukum fiqh yang dibahaskan oleh para ulama kita yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.